الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر بتمم بخير وبعد. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada petang ini meneruskan Rauhah Asar bagi bacaan kitab Is'a Tariqal Munir fi syarhi qasidah Isma' wa la taghtarir. Ni tu cakap 4 tam. Tawang. Atau sama. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah, Mudir Ma'had Tahfiz Al-Imam Syafi'i Matis, Ulu Klang. Ada apa? Dia cakap apa? Oh, saya ikut. Dan seluruh warga Matis, ibu ayah, para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita sambung kembali bacaan kitab Is'a Tariqal Munir fi syarhi qasidati Isma' wa la taghtarir karangan Sayyidi Ma'ul Ainain rahimahullahu taala pada bait yang ke-9. Wasyukri innal ladzi al-ilaha qad syakara yaziduhu wa yara bil khairi dha tur'i. Wasyukri innal ladzi al-ilaha qad syakara. yakni jalan menuju Allah Subhanahu wa taala juga adalah dengan bersyukur. Innal ladzi al-ilaha qad syakara. Sesungguhnya yang bersyukur kepada Allah Ta'ala yaziduhu wa yara bil khairi dha tur'i. Maka akan ditambahkan nikmat baginya dan akan diperlihatkan kebaikan kepadanya. Yang bersyukur tersebut dengan pintu-pintu kebaikan yang banyak disebabkan syukurnya tersebut. Tamam. Jadi di sini pembicaraan Sayyidi Ma'ul Ainain rahimahullahu taala tentang asyukr. Apa dia syukur? Syukur, kata Sayyidina Al-Imam Ibnu Ajibah radhiyallahu taala anhu, asyukru farahul qalbi bihusulin ni'mati. Syukur itu adalah dengan gembiranya hati dengan mendapatkan nikmat. Ma'a sarfil jawarihi fi ta'atil mun'imi. Bersama dengan mengarahkan seluruh anggotanya pada ketaatan kepada yang memberi nikmat, yakni Allah. Dan kemudian wali'tirafu bi ni'matil mun'im ala wajhil khudu'. Dan kemudian mengiktiraf dengan nikmat yang diberikan oleh si pemberi nikmat, yakni Allah, ala wajhil khudu', dengan keadaan tunduk dan rendahkan dirinya kepada Allah. Jadi ada 3 perkara, iaitu farahul qalbi bihusulin ni'mah. Yang pertama, kata Sayyidi Ibnu Ajibah radhiyallahu anhu, syukur ini adalah dengan gembiranya hati dengan hasilnya nikmat. Yang kedua, sarful jawarih fi ta'atil mun'im, menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan ketaatan. Dan yang ketiga, i'tiraf bi ni'matin mun'im ala wajhil khudu', yaitu mengiktiraf, mengakui dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan merendahkan dirinya. Tamam. Wa qala Sayyidi Syarif, qala Sayyidu Asy-Syarif Al-Jurjani radhiyallahu taala anhu dalam kitabnya Ta'rifat, asyukru huwa sarfu al-'abdi jami'a ma an'ama Allahu 'alaihi min as-sam'i wal basari wa ghairihima
ila ma khuliqa li ajlih. Ini takrif yang masyhur bagi asyukru. Jadi syukur adalah, kata beliau, sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu bih atau ma an'ama Allahu alaihi. Yakni hamba tersebut memberikan ataupun menggerakkan seluruh anggotanya ataupun apa yang diberi nikmat oleh Allah kepadanya. Pendengarannya, penglihatannya dan lain-lain, ila ma khuliqa li ajlih, kepada tujuan perkara tersebut dijadikan. Maknanya pendengarannya, kalau orang ini bersyukur, maka hamba tersebut mengarahkan pendengarannya ke arah yang diredai oleh Allah. Mendengar yang diredai oleh Allah. Matanya pula melihat yang diredai oleh Allah. Kakinya melangkah ke tempat yang diredai oleh Allah. Tangannya memegang perkara yang diredai oleh Allah. Nah, maka ini disebut hamba yang syakir, bersyukur. Kalau dia banyak bersyukur, maka disebut syakur. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ini banyak dan tidak terkira. Karena itu Allah Taala sebut dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak mengira nikmat Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan mampu mengiranya. Dan boleh untuk kita bahagikan nikmat ni kepada 3 bahagian. Yang pertama nikmat duniawiyah, yang kedua nikmat diniyah, yang ketiga nikmat ukhrawiyah. Nah, jadi ni'am ataupun nikmat-nikmat ini bagi kepada 3. Nikmat duniawiyah, contohnya seperti sihat tubuh badan, diberikan dengan afiah dan diberikan dengan harta yang halal. Ini adalah nikmat duniawiyah. Sebab itu kata sebahagian ulama, antara nikmat dalam dunia ini adalah al-baitul wasi'. Baitul wasi'. Rumah yang luas. Maksud rumah yang luas ini bukan mesti luah, terbentang tu. Maksudnya yang lapang dengan barakah. Kemudian kenderaan yang baik. Yang dimiliki untuk dia bergerak sana kemari dengan keadaan yang tidak menyebabkan dia banyak berfikir dengan kenderaan dia. Itu antara nikmat dunia yang disebutkan oleh sebahagian ulama. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat diniyah yang berbentuk agama. Iaitu seperti amal soleh, berilmu, dengan ilmu, taqwa, ma'rifatu billah ta'ala. Jadi ini nikmat diniyah. Manakala nikmat ukhrawiyah ialah kathawabi 'ala al-'amali salih. Seperti pahala kepada amal salih al-qalil bil ata'il jazil. Ini nikmat ukhrawiyah. Amal salihnya tak besar pun, tapi pahalanya diberikan oleh Allah dengan besar. Maka ini adalah nikmat ukhrawiyah yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Tamam? Dan nikmat yang paling agung yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setelahnya barulah nikmat Islam dan iman. Karena kalau tidak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan mengenal Islam dan kita tidak akan mengenal. Kalau diberikan ataupun kamu nak mengira nikmat Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan mampu menghitungnya, maka baginda Nabi adalah sebesar-besar nikmat yang kita tidak akan mampu untuk membalas. Kita tidak akan mampu untuk menghitung dan melihat kesempurnaan yang ada pada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebesar-besar nikmat yang Allah Taala berikan. Karena itu disebut dalam Quran, apa dia Allah Taala sebut? Apa dia ayatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Tamam? Kan tadi Imam Ibnu Ajibah sebut syukur apa dia? Farahul qalbi. Ini gembiranya hati dengan nikmat, husulin ni'mah. Dan antara nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, dia qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Dengan kelebihan yang Allah Ta'ala berikan, kata mufassirin, dan Sayyidina Al-Imam Suyuti radhiyallahu anhu, al-fadlu minallah bimakna al-ilm wa bi rahmatihi ay Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Untuk diberikan ilmu dan diberikan dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu, maka bergembiralah dengan perkara tersebut yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang Allah Taala berikan juga kepada para murid, kepada manusia ini adalah nikmat ibu dan ayahnya. Karena tanpa ibu dan ayahnya dia tidak akan lahir ke muka bumi. Dan juga murabbin, para guru yang mendidiknya, yang menunjukkan jalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tanda syukurnya hamba tadi kepada nikmat-nikmat tersebut. Maka mereka akan melakukan hak yang sepatutnya kepada setiap perkara tadi. Itu bila mana seorang hamba ni bersyukur kepada Allah, maka dia akan menjalankan dan menggerakkan seluruh anggotanya kepada apa yang dijadikan oleh Allah. Ta'adduban ma'allah, beradab dengan Allah Ta'ala. Kalau kita bersyukur dengan nikmat Islam dan iman, ada adab-adab dalam iman dan Islam yang perlu diraikan oleh hamba tersebut. Kalau kita bersyukur dengan nikmatnya walidain, ibu dan ayah, maka ada adab-adab yang perlu seorang anak laksanakan untuk menjalankan adabnya dengan ibu dan ayahnya. Dan kalau kata seorang murid tadi diberikan dengan guru yang membimbing dan mendidiknya, maka guru tersebut dan juga murid tadi perlu meraihkan adab dan akhlak kepada guru yang telah mendidiknya tersebut. Tamam? Maka kerana itu mukmin perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah adalah Al-Mun'imul Haqiqi. Pemberi nikmat yang hakikah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan melalui jalan tangan orang lain dan sebagainya hanya dengan makna majaz. Nah, dengan makna majaz. Al-Mun'im Haqiqi, pemberi nikmat yang hakikah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan itu disebut dalam Al-Quran, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada nikmat yang kita dapatkan melainkan semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu mukmin bersyukur dengan apa yang Allah Taala jadikan sebab untuk dia mendapatkan nikmat. Karena bersyukur dengan sebab yang dijadikan dengannya oleh Allah sebagai wasilah untuk dia mendapatkan nikmat tersebut juga perlu dia bersyukur. Maka itu tanda dia bersyukur kepada Allah. Karena itu disebut dalam hadis Sayyidina Rasulullah SAW mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas. La yashkurullah man la yashkurun nas. Yani tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maksudnya orang yang tidak berterima kasih kepada orang yang memberikan kebaikan kepadanya, maka orang ini hakikatnya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala jadikan dan disebutkan oleh Nabi sebagai contoh besar kepada kita bahawa bersyukur dengan ataupun kita bergembira, berterima kasih kepada wasilah yang menyampaikan kita kepada satu nikmat, bermaksud kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Dan syukur ni ada 3. Ada syukur lisan, dan ada syukur arkan, dan ada syukur, itu lagi apa dia? Al-janan. Syukrul lisan, iaitu kita berucap dengan mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dalam Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di mana nikmat yang Allah Taala beri kepada kamu, maka ceritakan. Dengan syarat bukan tujuan untuk membanggakan diri dan juga riak dan sebagainya. Dan juga tatbiqan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagai tatbiq ataupun beramal dengan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan at-tahaddus bi ni'matillah syukrun. Ini menceritakan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala ini adalah syukur. Yang kedua syukurul arkan. Syukurul arkan maksudnya apa dia? Yakni syukur dengan anggota tubuh kita. Yaitu bil amali lillahi taala. Yakni kita beramal dengan kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada syukur ini bahawa ianya adalah amal. Itu disebut dalam Al-Quran, i'malu ala Dawud syukra. I'malu ala Dawud syukra. Jadi syukur di sini dengan makna amal. Tamam? Jadi amal di sini dengan maksud apa? Dengan maksud melakukan sesuatu yang
ibadah tadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu kalau kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dilihat kaki baginda Rasul bengkak kerana bangun malam dan berdiri yang lama dalam solat malam baginda, maka bila ditanya oleh salah seorang daripada isteri Nabi ataupun daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda menjawab, afala akunu abdan syakura, tidak bolehkah aku ni menjadi hamba yang bersyukur? Jadi makna di sini Nabi SAW menunjukkan syukur tadi dengan apa? Dengan amal. Nah, jadi makin bersyukur hamba tadi, makin bertambah amalnya. Makin nikmat yang kita dapatkan daripada Allah, sepatutnya makin bertambah amal kita. Makin bertambah ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada kita, makin bertambah dekatnya kita kepada Allah. Itu maksudnya. Tamam? Yang ketiga, syukurul janan. Nah, syukurul janan maknanya bersyukur dengan jiwa, dengan hati kita. Cara dia bagaimana? Bi an tashhada anna kulla ni'matin bika atau bi ahadin minal ibadi hiya min Allah Ta'ala. Iaitu bersaksi bahawa dalam hatinya, tadi mengucap dengan lidah pujian dia kepada Allah. Ataupun dia menyebutkan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia sebagai tanda syukur. Tamam? Yang kedua, syukurul arkan dengan makna beramal dengan jawarih, anggota tubuhnya, menunjukkan rasa syukur dia kepada Allah. Yang ketiga, beriktikad dengan jiwanya, dengan hatinya, bahawa sesuatu yang dia dapatkan itu hanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah Ta'ala sebut, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Jadi jangan sampai kita terhijab dengan nikmat daripada melihat Rabbun ni'mah, Tuhan yang memberikan nikmat tersebut. Faham? Ataupun jangan terhijab kita dengan nikmat daripada Al-Mun'im itu sendiri, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham? Sebab tu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qala hina yusbih, kalau siapa menyebutkan pada setiap waktu pagi, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak wa falakal hamdu wa lakal syukru faqad adda syukra yaumih. Jadi siapa yang mengucapkan pada waktu subuh, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika, yani ya Allah, tidaklah berpagi-pagi aku dengan nikmat, ataupun tidaklah berpagi-pagi seorang pun di kalangan hamba-Mu dengan nikmat yang diperolehi, faminka wahdaka la syarika lak, semuanya daripada kamu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Siapa yang sebut macam ni, kemudian kita sebut falakal hamdu wa lakal syukru, maka kata Rasulullah, dia telah melaksanakan kesyukurannya pada hari tersebut. Aman? Wa man qala mithla dhalika hina yumsi faqad adda syukra lailatah, la syukra lailatih. Maka siapa yang mengucapkan pada waktu petang, maka dia telah melaksanakan kesyukurannya pada waktu untuk malamnya tersebut. Tamam? Baik. Sebab tu Sayyidina Musa alaihi salam telah mengucapkan ucapan, kata beliau, ya Rabbi, khalaqta Adama biyadik wa nafakhta fihi min ruhik wa asjadta lahu malaikatak wa 'allamtahu asma'a kulli syai' wa fa'alta fa kaifa ataqa syukraka. Tengok, Sayyidina Musa alaihi salam menyebutkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Allah, wahai Tuhanku, kamu menciptakan Nabi Adam dengan kudrahmu. Kemudian kamu meniupkan roh kepadanya. Kemudian kamu memberikan kepadanya nikmat disujud oleh malaikat Allah. Kemudian kamu berikan kepadanya ilmu dengan asma' kulliha. Asma' kulliha, atau asma' kulli syai'. Nama seluruh perkara diajarkan oleh Allah kepada Sayyidina Adam alaihi salam. Kemudian kamu lakukan sedemikian, kamu lakukan begini, kamu lakukan begini. Sebut satu-satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Fa kaifa ataqa syukraka. Bagaimana aku nak bersyukur kepadamu ya Allah? Banyak sangat nikmat ni. Agung sangat nikmat sampai tak, macam mana saya nak buat?
qala Allah Ta'ala, qala Allah Azza wa Jal, alima anna dhalika minni, fakanat ma'rifatuhu bidhalika syukrah. Kamu tahu mana daripada mana kamu tahu tentang nikmat-nikmat tadi? Kamu tahu daripada aku. Maka mengetahui tentang perkara tersebut juga adalah kesyukuran sebenarnya. Jadi syukur dengan akal kita adalah dengan ilmu. Tanda orang ni berakal dan dia bersyukur dengan akal yang Allah Ta'ala berikan, dia akan tuntut ilmu. Tuntut ilmu tu tanda syukur dia dengan akal yang Allah Ta'ala berikan. Tamam? Jadi kalau kata kita tak bersyukur dengan nikmat akal yang Allah Ta'ala bagi, macam mana nak dapat pengetahuan tentang perkara yang kita sebutkan tadi? Jadi semua perkara yang disebutkan tadi ni diketahui dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan ilmu tersebut. Dengan wasilahnya para guru kita, dengan wasilahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-khusus, bil khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengetahui tentang perkara ni dan dia sentiasa berfikir tentang perkara tersebut, maka orang ni orang yang bersyukur sebenarnya. Tamam? Dan syukur ni ada martabat dia. Ada martabat syukurnya. Ada martabat syukur awam. Ada martabat syukur khawas. Dan ada martabat syukur khawasul khawas. Syukur orang awam macam mana? Mereka bersyukur dengan nikmat sahaja. Dapat nikmat syukur. Alhamdulillah dapat sekian-sekian. Alhamdulillah dapat nikmat sekian-sekian. Dan matanya lebih terpandang pada nikmat. Tapi sekurang-kurang sebut lagi lah Alhamdulillah. Tamam? Manakala syukru al-qawas, syukur orang-orang yang khusus pula bagaimana? Yashkuruna Allah ala ni'ami wan niqam. Mereka bukan hanya bersyukur dengan nikmat, tapi juga bersyukur dengan ujian. Ujian pun dia bersyukur. Dan mereka melihat dan memandang dan menyaksikan seluruh kebaikan tersebut semuanya daripada Allah. Sebab tu disebut oleh Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari, hadis daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasul, "Idza mata waladul 'abdi, qala Allah Ta'ala li malaikatihi, qabattum walada 'abdi." Bila mana mati salah seorang anak di kalangan anak Adam, di kalangan anak-anak hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikatnya, "Kamu telah mencabut nyawa anak kepada hamba-Ku." Fayaquluna, dan kata malaikat tersebut, malaikat-malaikatnya, yaqulun maksudnya banyak malaikatnya. Maksud di sini tugas malaikatnya mencabut nyawa bukan seorang saja. Ketuanya adalah Sayyidina Israel. Tapi pembantunya ramai. Yang mereka juga membantu mencabut nyawa manusia. Sebab disebut ni yaquluna. Fayaquluna na'am. Maka mereka pun jawab ya. Fayaqulu famadha qala 'abdi. Maka Allah Ta'ala berfirman, dan keadaan Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah Ta'ala tanya, "Madza qala 'abdi?" Apa yang hamba ku katakan? Allah Ta'ala tanya bukan tak tahu. Tanya tahu dah. Tanya tu untuk apa? Untuk nak ada perbincangan. Dan juga nak bagi nikmat kepada yang berbicara dengan Allah, boleh bagi tahu kepada Allah Ta'ala. Apa dia kata pada malaikat? Fayaquluna hamidaka wastarja'. Dia bersyukur kepadamu ya Allah, dan kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja'. Fayaqulu Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mengatakan, "Ubnu li'abdi baitan fil jannah wa sammauhu baital hamdi." Binakan rumah kepada hamba-Ku nanti di dalam syurga, dan namakan rumah tu rumah al-hamd, rumah pujian. Tamam? Dipanggil baitul hamd. Ini adalah nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada, ataupun anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada hambanya yang khawas. Iaitu mereka bukan hanya syukur dengan nikmat, tapi bersyukur juga dengan niqam, dengan ujian daripada Allah Ta'ala. Dia dimisalkan dengan anak, kerana anak adalah sesuatu yang paling dikasihi oleh seseorang. Kalau dia ada anak, dia tahulah. Kemudian yang ketiga, syukru khawasil khawas. Syukur orang yang lebih khusus daripada khusus. Jadi awam, khawas, khawasil khawas. Ini lebih khusus lagi. Bagaimana syukur mereka?
ghaibatuhum fil mun'imi an ru'yatin ni'ami wan niqam. Jadi mereka tenggelam dalam melihat Rabb, Tuhan yang memberi nikmat, daripada melihat nikmat dan ujian. Terlupa dengan nikmat dan ujian. Mereka ingat dengan Allah yang memberi ujian. Terlupa mereka dengan nikmat, mereka mendengar tenggelam dengan mengingati Tuhan yang memberikan nikmat tersebut. Ghaibatuhum fi al-mun'im an ru'yatin ni'ami wan niqam. Tamam? Sebab tu kata Imam Shibli radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Asy-syukru ru'yatul mun'imi la ru'yatan ni'mah. Tamam? Jadi syukur ni adalah melihat kepada mun'im, Tuhan yang memberi nikmat, bukan melihat nikmat. Jadi yang dilihat adalah Tuhan tersebut, bukan yang diingatnya Tuhan, bukan diingatnya adalah nikmat yang dia perolehi. Tamam. Ini adalah syukur khawasil khawas. Kan tu kalau kita lihat Sayyidina Rasul SAW kalau sembahyang, kaki baginda bekak dan baginda tidak mengeluh, tak rasa sakit. Kenapa? Karena tenggelam dengan al-hub. Tenggelam dengan cinta kepada Allah Ta'ala sehingga lupa dengan sesuatu yang menyakit. Boleh? Satu orang ni kalau dia tenggelam dengan perkara tadi, dengan cinta, dengan bahagia, dia sakit pun dia tak rasa sakit. Man lam yadhuq lam yadri. Bukan man lam yadhuq la adri. Man lam yadhuq la yadri. Orang yang tak rasa, maka dia tak tahu. Macam mana dia nak tahu dia tak rasa? Orang yang kalau dia bercinta, demam dia kerana cinta tadi ni pun dia rasa bahagia. Boleh? Lepas tu sanggup keluar perkataan, lautan api sanggup kurunangi, apa semua tu. Tu kerana apa tu? Kerana tenggelam dengan kecintaan tadi. Dan syukur ni adalah min a'lal maqamat. Antara maqam yang tinggi dalam kesufian dan juga dalam ilmu rohani ini adalah syukru. Karena dalam syukur ini terkandung padanya sabar, terkandung padanya ridha, terkandung padanya alhamd, syukur sekali. Pujian. Dan syukur adalah sifatnya yang agung yang Allah Ta'ala beri kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Tengok Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah Ta'ala kata apa? Syakiran li'an'umihi. Syakir. Siapa dia? Sayyidina Ibrahim. Kemudian Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Nuh alaihi salam, innahu kana 'abdan syakura. Jadi Allah Ta'ala sifatkan mereka dengan syakir, syakur. Maksudnya sifat yang besar. Boleh? Sebab tu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan dan juga mewasiat kepada Sayyidina Muaz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu untuk tidak meninggalkan zikir beliau, menyebutkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala fi duburi kulli salatin. Apa kata Sayyidina Rasul kepada Sayyidina Muaz? Usika ya Muaz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini hadis musalsal bil mahabbah. Kalau kita pergi jumpa dengan masyayikh, jumpa mereka kalau minta hadis musalsal bil mahabbah, ni hadis ni akan diriwayatkan. Maknanya tanda mahabbah seorang tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan meninggalkan syukur. Sebab tu Nabi kata, wahai Muaz, uhibbuka fillah. Saya cintakan kamu kepada Allah. Usika ya Muaz, saya wasiatkan kamu wahai Muaz, la tada'anna fi duburi kulli salatin. Jangan kamu tinggalkan pada setiap selesai solat. Maknanya setiap solat. Mana-mana solat sekalipun. Tak dikira dengan solat ni solat fardu ke solat sunat ke, tak disebut. Mana-mana solat. Taqulu Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku, ala zikrika, bagi mengingatimu, wa syukrika, dan bersyukur denganmu, wa husni ibadatik, dan baikkan ibadahku kepadamu. Siapa yang akan bantu semua ni? Allah. Ustaz Zuhair pernah cerita pada saya, ada seorang guru ni, alim dalam Al-Quran, dan beliau ahli Quran.
yang katanya wafat pun sedang baca Quran. Saya terlupa nama dia. Kata guru ni, apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Guru ni, ketika mana dia orang panggil apa, ditanya kepada dia tentang istiqamah dia dengan Al-Quran. Bagaimana dia boleh istiqamah dengan macam tu sekali? Nah, tolong bagi kepada orang panggil apa? Diminta untuk bagi petua macam mana istiqamah. Kata dia, ayah, istiqamah ni kena minta dengan Tuhan yang memberikan istiqamah. Itu kena doa selalu, Allahumma rzuqna al-istiqamata wal ikhlas. Nah, ya Allah rezekikan kami dengan istiqamah dan ikhlas. Jadi ini doa yang saya sendiri ambil dengan Ustaz Zuhair. Ustaz Zuhair ambil dengan guru tersebut yang mana mengajarkan kepada kita bahawa istiqamah ni kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita nak ajak, nak cerita ke orang istiqamah ni kamu kena gini. Nak bagi petua payah. Semua sekarang ni nak bagi petua payah. Semuanya kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tamam? Jadi sebab tu sesuatu yang dibuat kerana Allah ni akan kekal. Dia tak akan sirna. Satu makana lillahi abqa wa ma kana li ghairillahi afna. Sesuatu yang dilakukan kerana Allah ni akan kekal. Tamam? Kita kalau buat kerana Allah, kita tak akan takut kepada celaan orang yang mencela. Tamam? Dan kita tak akan bimbang dengan bencian orang yang membenci. Kerana biasa. Ada orang bimbang kadang-kadang nak bercakap dengan benda yang benar. Kenapa? Kerana takut dikecam. Takut nanti dibenci. Takut dimusuhi. Dia kata lebih baiklah duduk diam. Dia kata orang ramai cinta, orang ramai sayang. Dah kali tak tahu apa. Kebenaran tak diucapkan dengan mulutnya. Dan kemudian tak diberi bimbingan kepada umat. Orang ni tidak boleh bimbing. Orang yang macam ni tidak boleh bimbing. Orang yang nak membimbing umat perlu berani. Perlu berani dan kemudian perlu dia berhadapan dengan ujian. Dan nak harap ujian, nak harap pujian orang, nak harap orang seronok dengan kita dan sebagainya. Itu orang panggil apa? Sesuatu yang tak akan mungkin didapatkan. Ridhan nas ghayatun la tudrak. Maksudnya redha manusia ni adalah suatu benda yang mustahil untuk didapatkan semuanya. Faham yang tu dulu. InsyaAllah kamu tak akan bimbang dengan kejian orang dan sebagainya. Orang nak kata kita tak erti ke, tak alim ke, apa semua kali, bukan dia yang menilai. Dan yang kata tu pun, kadang bukan tahu mana pun. Faham? Cukup yang kenal kita, para guru kita, orang-orang yang hampir dengan kita, maka sudah mencukupi dan memadai dengan nikmat tersebut. Dan kita bersyukur dengan nikmat tadi. Faham? Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullahu ta'ala dikecam, dimaki hamun, dikata macam-macam tak alim lah apa semua. Semua orang tahu dia alim. Hang kata api macam mana pun. Orang tahu dia alim. Faham? Jadi cakap kalau kata mai seorang dua bocah-bocah kecil kan. Fake account contohnya duk maki hamun untuk tok guru ke apa semua kali kata ni orang tak alim pun apa semua kali. Nak kisah apa? Tak payah kisah. Kenapa? Kerana yang pertama tak dikenali. Yang kedua, dia tak kenal pun kita siapa dia. Dia tak kenal pun kita ni orang panggil apa, ada kelebihan apa ke apa semua. Kurang-kurangnya kita ada keluarga, kita ada orang panggil apa, orang yang dekat dengan kita, ada orang yang sayang kat kita. Jadi alhamdulillah, tu pun nikmat syukur kepada Allah Taala. Tamam? Nak apa lagi? Nak bagi semua satu dunia cinta kepada kita. Nabi SAW pun Abu Lahab awal-awal lagi maki Nabi. Tak ada orang yang lebih cinta melainkan Rasulullah SAW. Dia tak perlu bimbang dengan kejian orang. Dan tak perlu seronok sangat pula dengan pujian orang kepada kita. Kenapa? Kerana tu semua pun tak akan selesai. Boleh? Dan takut mereka puji pula lebih daripada apa yang sepatutnya menjadi bohong pula lepas tu. Boleh? Pegang yang tu insya-Allah khair. Dan tak perlu nak orang panggil apa? Tak perlu nak orang panggil apa? Nak mengikut arus sampai menyebabkan kita terpaksa mengiyakan perkara yang tak sepatutnya diiyakan. Boleh? Ada masa kena ikut arus. Ada masa kita kena randuk pelan-pelan. Faham? Bukan lawan. Randuk pelan-pelan.
Nah, tapi biasalah kadang-kadang dia percik sikit lah, kena. Nah, ke ikan-ikan kecil, ikan anak-anak seluang tu biasalah. Nah, tu kita ambil goreng ya. Goreng bagi garing sikit. Pepok, tak rasa tulang tu. Faham? Jadi macam tu, kehidupan macam tu. Tak perlu nak orang panggil apa, nak buat tok-tok, nak rasa bimbang, nak rasa apa semua sekali. Lepas tu kalau layan dengan Facebook apa semua kali ni, nak tengok orang puji, nak tengok orang keji kita, tak larat tengok. Nah. Setiap hari, setiap masa, setiap zaman ada orang yang membenci dan ada orang yang menyukai. Nah. Lepas tu kata para ulama, al-mu'asir hijabun. Orang yang sezaman ni hijab sebenarnya. Dia memang hijab. Sebab apa? Sebab ada dengki, sebab ada hasad, sebab ada macam-macam. Sebab tu kata, cubalah kalau semua pakat masing-masing. Nah, duduk di tempat dia masing-masing, buat kerja dia. InsyaAllah dia takkan fikir orang lain. Tak ada nak fikir, nak tengok orang tu naik tinggi, orang ni rendah, dia tak naik. Dia tak ada, tak ada fikir tu. Kenapa? Nanti dia buat kerja. Salah dia duduk tengok. Nah, anak murid dia tu ramai, anak murid aku tak ramai. Kalau kat tu. Dah kali jadi apa? Jadi dengki, jadi hasad. Lepas tu buang masa. Nah. Lidah kita ni, kalau banyak selawat kepada Nabi SAW, kalau banyak zikir, dan amal betul dengan apa yang kita selawat dan zikir, tak sempat kita nak kata ke orang. Masalahnya sempat kita duk maki orang lain, dia dengki dan sebagainya ni. Kenapa? Karena ada ruang lagi dalam jiwa tu. Ada ruang dalam jiwa tu yang kosong, yang dia nak kena penuh dengan benda yang kena dengan jiwa dia. Itu moga Allah Ta'ala lindung kita daripada perkara tersebut. Bukan maksud di sini kita tidak boleh untuk nak cela kemungkaran. Nah, dah yang mungkar kena cela. Nah, cuma jangan sampai mengharamkan yang halal. Dan jangan sampai menghalalkan yang haram. Nah, balik sama ya. Ha? Jangan sampai mengharamkan yang halal. Benda halal diharamkan. Nah, benda haram dihalalkan. Dan jangan sampai masalah yang khilaf dianggap seperti masalah yang qat'i. Ini dalil ghabawah. Dalil kebodohan besar yang berlaku kepada sebahagian orang. Walau dia talibul ilm, penuntut ilmu. Dan ini maknanya apa dia? Masih lagi di takok tu. Tidak keluar daripada takok tu. Takok talibul ilm. Nah. Kalau tak boleh nak letak masail. Mana yang patutnya kamu berbincang, mana yang patutnya kamu bertegas, mana yang patutnya kamu reti, mana yang kamu patut tak reti. Jadi ini orang panggil apa? Kalau kita bersyukur dengan nikmat akal yang Allah Ta'ala beri, maka kita akan menggunakan dia pada tempat yang sepatutnya dan kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tamam? Gitu. Jadi sebab tu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, syukur ni disebut oleh Sayyidi Ma'ul Ainain antara maqam yang agung. Nah? Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan sekali syukur ni dengan zikir. Nah, sebab tu disebut fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Zikir, syukur. Faham? Jadi apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cuma yang beratnya tidak ramai yang bersyukur. Masalah dia, kesyukuran ni kerana dia payah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sikit sangat di kalangan hamba aku ni yang banyak syukurnya. Maksudnya yang syakur sikit sangat. Maksudnya sampai kepada maqam syakur, ini bukan maqam hayyin, bukan benda kecil. Ha? Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan tambahan kepada orang-orang yang bersyukur dengan tambahan yang pelbagai. La in syakartum la azidannakum. Ya. Ada seorang lelaki dipukul oleh Khalifah Ma'mun kalau tak silap. Ke Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi jatuh hukuman kat seorang lelaki ni. Dia kena tibai. Waktu kena tibai tu kot dia, kawan tu baca ni kot. Nah. Kan syukur kan ada dua, ada tiga. Syukur awam, yang syukur dengan nikmat saja. Syukur khawas, syukur dengan nikmat dan juga ujian. Kan? Syukur khawasul khawas, ghaibatuhum fil mun'im. Nah, maksudnya mereka ghaib ataupun tenggelam dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberi nikmat, bukan tenggelam dengan nikmat. Maka ikut dia faham tu kot, tengah duk kena tibai, ucap alhamdulillah. Dia kena tibai adalah berapa kali jatuh hukuman tu.
Tapi setiap kali kena pukulan yang pertama, sebut Alhamdulillah. Maksud dia rasa bersyukur kerana ujian tadi. Akhirnya daripada beberapa kali hukuman, ditambah lagi berkali ganda. Maka bila ditanya lah, dah banyak kali ni, tanya tu, awak yang tambah lagi ni. Tadi kata banyak ni je kena pukul. Dia katakan, disebut oleh Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Haji Rasulullah SAW balik kat dia. Kan kalau kamu bersyukur kan ditambah. Tadi kan kamu bersyukur. Jadi tambah lagi pukulan tu. Kalau jadi 10, jadi 20. Kalau 20, jadi 30. Faham tak faham, Hafiz? Ha? Tu lawak tu saat ni. Baik. Tapi ada beberapa benda yang Allah Ta'ala tidak tambah. Ada pengecualian dia. Sebagaimana dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Adakah semua benda akan ditambah dengan sebab syukur? Tak. Ada sebahagian, kata Sayyidi Ma'ul Ainain, yang dikecualikan. Ada 5 perkara. Apa dia 5 perkara yang dikecualikan? Yang pertama, al-ighna, kaya. Yang kedua, al-ijabah. Nah, ijabah itu apa ni, orang panggil apa? Ijabah dalam bahasa Melayu? Ha? Apa dia? Ijabah doa, apa dia? Apa mustajab, apa dia? Kabulkan, nah, pengabulan. Ijabah pengabulan. Rezeki. Maghfirah, pengampunan, dan juga taubah. 5 benda ni, nah, 5 benda ni tergantung dengan kehendaknya Allah. Contoh, fasawfa yughnikumullah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a. Ada insya'a belakang. Allah Ta'ala akan kayakan kamu. Nah, tapi insya'a, ada insya'a. Dan juga Allah Ta'ala sebut, fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. Maksudnya akan diberikan mustajab pada doamu kalau Allah Ta'ala inginkan. Insya'a. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Rezeki ini Allah Ta'ala akan beri kepada apa? Yang Allah Ta'ala kehendaki. Lagi apa dia? Yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Liman yasha'. Nah, Allah Ta'ala ampunkan. Nah, siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi pengampunan pun tertanggung dengan kehendaknya Allah. Wa qala yatubullahu ala man yasha'. Dan Allah Ta'ala menerima taubat pun daripada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi 5 perkara ni, kata Sayyidi Ma'ul Ainain, diistisnakan, maksudnya dikecualikan daripada ayat la in syakartum la azidannakum. Kan surah la azidannakum kan umum. Kami akan tambahkan lagi kepada kamu. Tambah apa? Tambah nikmat. Nikmat yang macam mana? Semua perkara. Tambahkan kekayaan apa semua? Tak. Dikecualikan 5 tadi. Al-ghina, al-ighna, dikayakan, al-ijabah, dikabulkan doa, al-rizqu, dengan rezeki, al-maghfirah, pengampunan, dan at-taubah, dengan taubat. Dan syukur ni adalah akhlaknya Tuhan. Akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala sebut, wallahu syakurun halim. Maka ni akhlaknya Rabb. Maka kata Nabi SAW, taqallaqu bi akhlaqillah. Akhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamam? Dan syukur ni adalah kuncinya ahli syurga. Ya? Syukur ni adalah kuncinya ahli syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana tu ahli syurga sebut apa? Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Dan disebutkan wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Kan tu doa yang terakhir. Ketika yang orang-orang masuk syurga, mereka akan doakan itu. Nah, mereka akan doa dengan apa? Anilhamdulillahi rabbil alamin. Ini doanya mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamam. Jadi syukur ni adalah minal maqamat. Maqam. Jadi maqam ini tidak akan berubah. Ada beza maqam dengan hal dalam sufi. Maqam maknanya la yataghayyar, yakni thabit. Maqam ni suatu yang tetap. Sebab tu nak naik ke maqam maqam dengan maqam. Ketika seorang ni naik maqamnya, dia tidak akan hilang maqam yang sebelumnya. Faham? Maqam dia tak akan hilang. Yang hilangnya hal, ahwal. Sebab tu farah, huzn, sedih, gembira, ini hal. Hal ni dia boleh berubah-ubah. Sebab tu al-hal yataghayyar. Wal maqam la yataghayyar. Itu perkara yang patut kita ambil faham sebenar-benarnya. Dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan bincangkan lagi pada bait yang seterusnya, yang ke-10 dan seterusnya. Dia semakin pendek dah ni.
Nah, yang panjang ni hak awal ni. Hak tariq ila Allah ni, ini yang panjang. Hak belakang-belakang ni dia dah makin pendek dan insya-Allah kita akan khatamkan kitab ni tak lama lagi lah. Insya-Allah. Bila tak tahu. Nah, tapi sementara nak sampai bait yang ke-10 ni, ini perbincangannya panjang. Alhamdulillah kita dah selesaikan semuanya. Dan minggu depan insya-Allah kita akan masuk pada bait yang ke-10 dan bait yang ke-11. Dia dah mula dah ringkas-ringkas dan pendek-pendek perbahasannya. InsyaAllah ta'ala saya ucap terima kasih banyak kepada yang mengikuti majlis pada petang ni. Juga terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah, penganjur majlis pada petang ini, dan juga kepada seluruh hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sakat tu dulu aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.